Sebab itu tiap-tiap hari Nabi ulang doa waqina adzabannar, waqina adzabannar. Tiap-tiap malam Nabi akan ulang 7 kali doa, iaitu lepas solat maghrib, tuan-tuan, lepas solat maghrib, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. 7 kali tiap-tiap hari. Lepas subuh dan selepas maghrib. 2. Lepas subuh dan selepas maghrib. Ada orang selepas ceramah malam ni, esok dia tak amal dah doa tu. Esok dia tak dapat dah. Ingat tuan-tuan, ada orang selepas ceramah malam ni, dia datang ceramah malam ni, tetapi dia akan mendapati, dia akan ingat ayat saya ni, esok dia dah tak amal dah doa ini. Esok. Subuh dia tak amal, maghrib dia tak amal, hari kedua dia tak amal, minggu ketiga dia tak amal, bulan kelima dia tak amal. Menangis dan memohonlah kepada Allah untuk diberikan hati yang takut dan sentiasa khusyuk mengingati Allah Jalla Jalaluh. Kena minta tuan-tuan. Kena minta. Siapa yang dia perasan esok, lusa, tulan, minggu kedua, minggu keempat, Ustaz ada sebut ajar doa Allahumma ajirni minan nar. Ustaz ada sebut dan ajar Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia pun tengok dah 30 hari ceramah itu. Tidak sehari pun dia amal. Tidak sehari pun keluar doa mulia itu daripada mulut dan hatinya. Ketahuilah dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak tengok dia. Tuhan tidak kasih kepada dia. Sebab tu kena doa. Kena minta, wahai Allah, irhamni, kasihilah aku wahai Allah. Kasihilah aku wahai Allah. Apabila Allah kasih, maka Allah akan melemparkan hidayahnya setiap saat kepada kita. Apabila Allah kasih kepada kita, apabila Allah rahmat kepada kita, Allah akan melemparkan rahmatnya dan ilhamnya, taufiknya kepada kita setiap masa, setiap hari, insya-Allah. Kemudian habis semua masuk syurga, penduduk neraka pun masuk neraka. Allah buat pengumuman, ada penduduk neraka yang dikeluarkan. Pengumuman tadi yang saya sebut tadi, bila Allah buat pengumuman, ramai penduduk neraka yang seronok, iaitu apa pengumumannya tuan-tuan? Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Sesiapa yang di dalam dirinya, sesiapa yang ada di dalam dirinya walau sebesar zarrah, walau sebesar zarrah iman. Zarrah ni lebih kecil daripada sebutir pasir. Sebutir pasir tuan-tuan bagi 100, itu zarrah. Sebutir pasir tuan-tuan bagi 100, itu zarrah. Proton tu, bukan kereta proton. Proton molekul yang paling kecil tu. Sesiapa yang di dalam dirinya ada berbaki sebesar iman, walau yang berbaki sebesar zarrah iman, fa akhrijuh, ni pengumuman. Allah Ta'ala suruh malaikat, keluarkan mereka, wahai para malaikat aku, wahai para malaikat aku, keluarkan mereka. Malaikat pun turun cari semua yang ada iman, walaupun sebesar zarrah. Kecil je zarrah, tetapi itulah berharganya iman. Itulah berharganya iman. Jaga elok-elok tuan-tuan iman kita. Jaga elok-elok wahai Wadi Anwar dan wahai penduduk Jempol iman kamu. Sebab tu kita, Allah Ta'ala ajak doa, Allah sendiri yang ajar doa. Allah sendiri yang ajar doa dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah ajar sendiri doa dalam Quran untuk kekalkan iman, untuk kekalkan iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Allah, jangan pesongkan hati kami selepas engkau menghadiahkan kepada kami iman. Selepas engkau menghadiahkan kami iman. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kasihanilah kami, berikanlah kepada kami rahmat, sungguhnya engkau maha pengurnia. Keluarlah tuan-tuan. Keluar, ada giliran lah. Dia ada giliran dia, keluar seorang ikut dosa. Yang dosa banyak lambat. Yang dosa banyak lambat. Yang dosa sikit keluar dulu, ikut giliran. Keluar. Sampai berapa ribu tahun, wallahu a'lam. Allah mengeluarkan lelaki yang terakhir. Yang ni cerita yang terakhir tuan-tuan. Saya tak larat lah. Saya ni jenis menjerit pula. Siapa suruh menjerit kan? Yang ni cerita terakhir pada malam ni. Bismillah. Saya minum, minta izin nak jemput minum tuan-tuan. Ni ajak-ajak ayam. Alhamdulillah. Yang ni kisah yang terakhir, insya-Allah. Kisah yang terakhir untuk malam ni pada tuan-tuan semua. Bila dah keluar seorang, dua orang, sampai habis, berbaki seorang ahli neraka yang akan dikeluarkan. Yang ni yang menariknya, Nabi cerita pasal lelaki ni dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih, Imam Muslim riwayatkan hadis ni. Kata Rasulullah, aku tengok lelaki terakhir yang keluar daripada neraka. Allahu Akbar. Lelaki terakhir, tuan-tuan bayang tengok, dia ni yang paling banyak dosa sekali. Manusia ini adalah manusia yang paling banyak dosa. Manusia ini adalah manusia yang paling lama duduk di dalam neraka di kalangan penduduk syurga. Tuan-tuan faham tak? Paling lama duduk dalam neraka di kalangan penduduk syurga. Sebab mereka diazab dulu. Bila mana ahli neraka yang masuk syurga, mereka ni akan dipanggil oleh penduduk syurga Jahannamiyun. Mereka dipanggil oleh penduduk syurga yang ori ni, penduduk syurga yang asal ni, yang ori ni, bukan bidadari. Penduduk syurga ni, yang ori ni, yang masuk terus direct ke dalam syurga, mereka akan panggil penduduk neraka yang masuk dalam syurga ni Jahannamiyun, iaitu penduduk syurga yang asal neraka. Dia ada beza. Nanti kalau kita sembang, kan jumpa, kan saya jumpa tuan-tuan sembang apa semua, ni Jahannami ke? Contoh. Dulu Jahannami ke? Ya, dulu Jahannami. Lama duduk? Lama juga. Contoh tuan-tuan, ini contoh. Hadis itu sahih. Penduduk syurga akan kenal. Penduduk syurga yang asal akan kenal mereka yang datang daripada neraka. Kerana nama mereka Jahannami. Jahannam tu daripada Jahannam. Wal'iyazubillah. Tapi Alhamdulillah dapat juga keluar daripada neraka. Okey. Kemudian, laki-laki yang paling lama duduk dalam neraka ni di kalangan ahli syurga ni, maksudnya sebab dia dimasukkan ke dalam syurga lepas tu, sebab ada iman dalam hati dia, dia pun dikeluarkan. Allah tunjuk lelaki ni, episod dia masuk ke dalam syurga itu Allah tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjuk kepada Rasulullah, Nabi tengok episod itu. Kata Rasulullah, aku lihat sehingga aku kenal lelaki itu. Inni la a'rifu akhira rajulin yakhruju minan nar. Ni tu teks hadis tu.
Inni la a'rifu akhira rajulin yakhruju minan nar. Aku ditontonkan oleh Allah satu lelaki yang keluar daripada neraka, dia yang paling last sekali keluar. Kadang-kadang merangkak, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang tersembam mukanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kadang-kadang disambar pula oleh ekor api neraka. Tasfa'uhu nar. Tasfa'uhu nar. Tuan-tuan, neraka ini bentuknya gaung. Kedalamannya memakan masa ribuan tahun. Dalam neraka itu memakan masa ribuan tahun. Ahli neraka yang menjadi ahli syurga terakhir ni, dia keluar itu sambil api itu menyambar-nyambar beliau. Menyambar-nyambar dia ni. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang merangkak, kadang-kadang tersembam mukanya, kata Rasulullah. Bila dia melangkah kaki terakhir, langkah terakhir keluar daripada neraka, bila dia melangkah dengan langkahan terakhir keluar daripada neraka, dia kata Alhamdulillah alladzi najjani minki wa a'tani ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Tuan-tuan tahu apa doa apa dia sebut? Dia kata, terima kasih Allah sebab selamatkan aku daripada neraka Jahannam dan memberikan kepada aku yang mana semua manusia lain tak dapat. Dia ingat dia yang dapat, yang tu. Dia seorang dapat. Subhanallah. Padahal semua dah masuk syurga, semua dah dapat kunci rumah, kunci istana, semua dah dapat kunci kenderaan, semua dah dapat isteri masing-masing. Semua. Panjanglah cerita syurga, kita tak masuk syurga. Bukan kita tak masuk syurga. Kita tak masuk cerita dalam syurga tu. Tahun depan insya-Allah. Tapi saya tak janjilah, tadi kata saya janji pula. Tuan-tuan, ini cerita terakhir. Lelaki itu pun keluar, bila dah keluar dia kata terima kasih Allah memberikan saya sesuatu yang orang lain semua tak dapat. Dia ingat orang lain tak dapat. Subhanallah. Lalu dia berjalan. Tak masuk syurga lagi, baru depan halaman syurga. Dia berjalan. Jumpa satu pohon yang besar. Dia pun rehat di pohon yang rendang. Ada sungai di depan pohon tu. Dia berteduh di bawah pohon tu, dia pun minum air yang mengalir di depan pohon besar rendang itu. Lama tak rehat. Ketika dia sedang berehat dan telah minum daripada air sungai depan pintu syurga, bukan dalam syurga lagi. Dia pun melihat di depan sana ada pokok dan pohon yang lebih besar. Lalu dia minta dengan Allah. Dia kata, ya Allah. Dia berdoa, tengok wahai Allah, izinkan saya untuk pergi ke pohon yang lebih besar itu. Untuk saya berehat di sana dan minum daripada sungainya. Allah menjawab. Tuan-tuan tengok Allah. Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan saksikan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak Allah. Tuan-tuan saksikan kemuliaan dan kemurahan hati Allah. Bila lelaki itu berdoa, dia kata, wahai Allah, izinkan saya ke pohon tu. Lalu Allah pun berkata, wahai anak Adam, kalau aku bagi kamu duduk di pohon ni, sekali kamu akan minta pohon yang ketiga. Maka anak Adam ni kata, lelaki yang terakhir masuk syurga ni kata, wahai Allah, aku berjanji. Tuan-tuan dengar ni. Dia kata, wahai Allah, aku berjanji. Depan Allah. Wahai Allah, aku berjanji. Tak minta pohon lain. Allah pun Rabbuhu ya'dhuruhu. Li'annahu yara ma la sabra alaih. Itu teks Nabi. Allah pun benarkan. Sebab Allah tengok dia dah tak sabar-sabar untuk pergi ke pohon yang kedua. Mulianya Allah, sayangnya Allah,
Allah benarkan lelaki terakhir ini untuk pergi ke pohon yang kedua. Bila duduk di pohon kedua, dia pun berteduh, dia pun minum. Dia nampak pohon ketiga yang lebih besar, dia bangun, dia kata, "Ya Allah, boleh tak bagi aku pergi ke pohon yang ketiga?" Allah Ta'ala pun kata, "Alam tu'ahidni ya ibna Adam." Tuan-tuan tengok, perangai manusia. Bukankah kamu dah berjanji, wahai anak Adam? Perangai manusia. Dulu dia miskin, dia minta motor. Allah bagi motor, tak pergi sembahyang Jumaat. Dulu dia ada motor, dia ada kereta. Allah bagi 2 biji kereta, dia tak keluarkan zakat. Allah bagi 2 biji kereta, dia tak keluarkan zakat. Dulu dia ada 3 syarikat. Allah bagi 9 syarikat, dia tak bantu orang miskin. Ini perangai manusia. Allah tanya lelaki itu dalam keadaan Allah Maha mengetahui, "Alam tu'ahidni alla tas'alani?" Bukankah kamu berjanji untuk tidak meminta yang ketiga? Dia kata, "Wahai Allah, ya. Aku berjanji, tetapi pokok tu lagi besar." Muka tak malu, tengok manusia. Tak ada malu, tak ada. Manusia begitulah. Setiap kali dia minta dengan Allah dan Allah tidak pernah menolak permintaannya. Bila dia minta yang ketiga, Allah Ta'ala, "Rabbuhu ya'zuruhu," kata Nabi. Allah bagi. Dia pergi ke depan. Bila dia pergi ke depan, pokok yang ketiga, dia melihat pintu syurga. Dia mendengar bunyi riuh rendah di dalam syurga. Lalu dia kata, "Ya Allah, boleh tak izinkan aku nak masuk?" Allah Ta'ala kata, "Wahai anak Adam, bukankah dah 2 kali kamu berjanji untuk tidak minta yang seterusnya?" Dia kata, "Wahai Allah, izinkanlah aku masuk dalam syurga." Allah Ta'ala kata, "Pi masuk." Bila dia masuk, Allah bergurau dengannya, bagi dia nampak penuh syurga. Dia masuk, dia pusing syurga jauh, dia patah balik, dia kata, "Ya Allah, syurga penuh." Wajadtuhu mal'a, itu ayatnya. Itu ayat dalam Sahih Muslim. "Ya Rab, wajadtuhu mal'a." Wahai Allah, penuh dah syurga itu. Allah Ta'ala kata, "Belum." Dia masuk pusing yang kedua, dia keluar, dia kata, "Ya Rab, wajadtuhu mal'a." Penuh. Tuan-tuan tengok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut namanya tiap-tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Benar Allah itu Maha Pemurah dan benar Allah itu Maha Penyayang, wahai Allah. Kami bersaksi di atas kemurahan-Mu dan di atas penyayang-Mu, wahai Allah. Allah kata, "Kamu masuk." Dia pun keluar. Setelah dia keluar kali yang ketiga, Allah SWT tanya dia, "Kamu ingat tak dulu raja yang paling kaya di dunia dulu?" Dia kata, "Ingat. Aku berikan kepada kamu seperti kekayaan raja itu." Dia pun dah seronok dah, tuan-tuan. Dia lelaki terakhir masuk syurga. "Aku berikan kepada kamu seperti kekayaan lelaki itu." Tuan-tuan bayangkan, raja paling kaya. Pinggannya emas. Ni dunia, ni cerita dunia. Keluarga diraja yang paling kaya, pinggannya emas, piringnya emas, cawannya emas, singki rumahnya emas, katilnya emas. Ni betul tau tuan-tuan, ni bukan contoh ya. Jamnya emas, cincinnya emas. Ini yang betul. Allah Ta'ala kata, "Aku berikan kepada kamu seganda kekayaan dunia, seganda kekayaan dunia, seganda kekayaan dunia, seganda kekayaan dunia, seganda kekayaan dunia." Nabi kata ketika Allah sebut kali yang kelima, dia kata, "Cukup wahai Allah." Ketika Allah menggandakan 5 kali, dia kata, "Cukup wahai Allah." Kemudian Allah Ta'ala kata, "Aku gandakan 10 kali ganda dunia kepada kamu." Lalu dia kata kepada Allah, tuan-tuan tengok. Bila Allah Ta'ala kata, "Aku berikan 10 kali ganda dunia," lalu dia berkata kepada Allah dengan perkataan yang pelik. Dia kata, "Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin?" Apakah kamu mencela-cela aku, menghina-hina aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia ingat Allah perli dia.
Dia yang terakhir masuk syurga, paling lama duduk dalam neraka, dia ingat Allah perli dia. Bila Allah Ta'ala kata kamu diberi kekayaan 1 dunia, 2 dunia, 3 dunia, 4 dunia, 10 dunia, dia kata, ya Allah, kenapa mempersendah aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Allah Ta'ala kata, la astahzi'u bika. Aku tidak mempersendahkan kamu. Innama ana ala ma asya'u qadir. Akan tetapi sesungguhnya aku mampu untuk memberikan apa saja yang aku nak. Jalla jalalah. Maha suci dan maha kaya Allah. Maka tuan-tuan sekalian, pohonlah kepada Allah rahmatnya. Pohonlah kepada Allah keampunannya. Pohonlah kepada Allah dengan kerap kasih sayangnya. Semoga kita berhimpun di padang mahsyar nanti dan berhimpun dalam syurga Firdaus insya-Allah. Sekadar tu dulu ceramah saya pada malam ni.